surah Al-Mulk untuk kita mengutip ibrah daripadanya. Saya fikir saya tak boleh nak habiskan surah Al-Mulk hari ini, sebab perbahasan yang panjang dan perlukan masa yang cukup untuk kita mengumpas, memaham dan juga melaksana. Kena pula yang datang ni 80% dah 6 siri. Jadi it's not that easy untuk tuan-tuan absorb setiap benda yang saya nak sampaikan. Lebih-lebih lagi tafsir ini dia lebih kepada memahami bahasa. Al-Quran ni bahasa Arab. So suka atau tidak, kita kena menerima perbahasan dari sudut bahasa, perkataan-perkataan tertentu dalam surah dalam Al-Quran. Cuma tuan-tuan, surah Al-Mulk ini adalah surah yang dimulakan dalam juzuk yang ke-29. Sebelum surah Al-Mulk ialah surah At-Tahrim. Sesudah surah Al-Mulk adalah surah Al-Qalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala apitkan surah ini dengan satu surah yang membicarakan perihal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah surah ini Allah Subhanahu wa taala membawa satu surah yang namanya surah Al-Qalam, memberitahu manusia kedudukan ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu akan bermanfaat bagi manusia ketika mana mereka berada di akhirat kelak. Surah Al-Mulk juga dikenali sebagai surah Al-Mujadilah. Dia ada surah yang nama surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah pangkat dia qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu surah Al-Mujadalah. Surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa ada nama lain, surah Al-Mujadilah. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Mujadilah? Dinamakan dengan surah Al-Mujadilah kerana surah ini akan mempertahankan tuannya. Surah ini akan mempertahankan tuannya. Mujadilah maksudnya yang akan mempertahankan, akan berdialog dan akan berhujjah untuk mempertahankan tuannya. Jadi mereka yang beramal membaca surah Al-Mulk secara konsisten, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah Al-Mulk. Ada setengah masjid mengamalkan pembacaan surah Al-Mulk selepas solat Isya. So sesiapa yang membaca surah Al-Mulk secara konsisten berterusan, surah ini akan datang kepada tuannya, memberi syafaat ketika dia bersendirian di alam barzakh. Sebab itu dia kata Mujadilah. Sehingga ada riwayat juga sebut bahawa surah ini akan datang dalam rupa manusia. Rupa manusia, bila malaikat datang nak bersoal, nak bertanya kepada si arwah ni, malaikat ini akan mempertahankan dan meminta agar tidak diganggu. Ini kelebihan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang juga dikenali dengan surah Al-Mujadilah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Bilangan ayat dia ada 30. 30 berapa ayat? 30 ayat. Semuanya 30 ayat. Bila sebut surah Makkiyah, benda yang perlu hadir dalam fikiran kita ialah environment Mekah tu dulu. Macam mana kita nak bayangkan environment Mekah? Persekitaran Mekah adalah persekitaran penyembahan berhala.
Persekitaran Mekah adalah persekitaran yang menghalang kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persekitaran Mekah adalah persekitaran yang mengingkari kekuasaan Allah, mendustakan hari pembalasan, yang kuat menindas yang lemah, dan pelbagai kemungkaran dan keji yang dilakukan oleh kaum Quraisy. So environment tu penting. Selepas turun surah Al-Mulk, turun surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil Qari'ah. Wa amma Thamud fa uhliku bit Taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Pangkal surah Al-Haqqah adalah mengingatkan kaum Quraisy, manusia pada ketika itu, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begini, kita nak kaitkan dengan Al-Mulk. Al-Mulk maksudnya kerajaan, kekuasaan, pemilikan. Al-Mulk. Bila turun surah Al-Mulk, selepas surah Al-Mulk, turun surah Al-Haqqah adalah untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Tuan-tuan lihat, dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia, mengkhabarkan kepada manusia, memberitahu kepada manusia bahawa sebelum kaum Quraisy ada kaum-kaum yang lain. Termasuklah kaum Samud, termasuklah kaum Ad. Kaum Samud, Nabi mereka ialah Nabi Saleh. Ad pula, kaum Ad, Nabi mereka ialah Nabi Hud. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala selepas surah Al-Mulk, Allah taala cerita kaum Ad, kaum Samud. Dalam surah Al-Haqqah cerita juga mengenai Fir'aun, cerita juga mengenai Nabi Nuh, cerita juga bagaimana langit ini dilipat. Kenapa? Supaya penduduk Quraisy ni, kafir Quraisy, mengambil iktibar.